sejahtera, saya Emilia Ruga, anak Omar, pemegang nombor metrik di 201910898842 dari SMP Pendidikan Jasmani. Saya merupakan pembentang yang pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Iswan bin Zulkifli bernombor metrik di 201910898864. Jadi saya akan membentangkan tajuk yang kedua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Hedi Hong Kim Ji. Nombor metrik di 201910898832 dari SMP Pendidikan Jasmani. Saya merupakan pembentang yang ketiga. Hai, nama saya Muhammad Adib Hakim bin Hamizat. Saya pemegang nombor metrik di 201910898857. Saya dari ISMP Pendidikan Jasmani. Saya merupakan pembentang keempat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Anas bin Uthman. Kad metrik bernombor di 201910898880. Pembentang bernombor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan buat doktor dan juga rakan-rakan. Saya Muhammad Hisham bin Abdul Halim, pelajar daripada ISMP Sejarah dengan nombor metrik E201710782625 dan saya merupakan pembentang yang keenam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus Najmi bin Muhammad Johari Abdullah, pemegang nombor metrik di 201910898847 daripada kos ISMP Pendidikan Jasmani. Saya adalah pembentang yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Faiz binti Azrul Aslam, memegang kad metrik di 201910898872 daripada pelajar A59 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, merupakan pembentang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Zainal dan nombor metrik saya di 201910898884. Saya merupakan dari ahli kumpulan 1. Jadi pada hari ini kami akan membincangkan tajuk yang berkenaan sosiologi dalam pembelajaran. Jadi saksikan. Okey, semua orang pejam mata. Beritahu kawan-kawan, tunjuk pada kawan. Tunjuk pada kawan-kawan. Baca, sebut. Ada. Pada hari ini saya akan membentangkan pada bahagian pengenalan, iaitu sosiologi dan pembelajaran. Istilah sosial sebenarnya berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud berkongsi. Istilah ini juga merupakan gabungan antara perkataan Yunani dan Rom yang membawa maksud pengetahuan mengenai masyarakat. Menurut Ottaway 1964, sosiologi ini merupakan satu bidang sains kemasyarakatan. Manakala menurut Muhammad Saleh pada tahun 1994, sosiologi merupakan bidang secara saintifik tentang tingkah laku atau pergaulan masyarakat dan hubungan manusia. Secara keseluruhan, sosiologi adalah kajian saintifik dan sistematik mengenai manusia dan interaksi sosial manusia dalam pelbagai sudut. Ada dua perspektif sosiologi. Yang pertama, mikro, yang bersifat kecil dan melibatkan individu. Yang kedua, makro, yang bersifat besar dan melibatkan organisasi. Okey, sekarang adalah pengenalan bagi pembelajaran. Menurut Pribadi 2009, pembelajaran adalah proses yang secara sengaja direka untuk mewujudkan aktiviti pembelajaran dalam individu. Manakala menurut Sadiman pada 1986, pembelajaran adalah satu usaha yang dirancang dalam memanipulasi sumber pembelajaran supaya proses pembelajaran berlaku di peringkat pelajar.
Secara keseluruhan, sosiologi pembelajaran adalah mengenai hubungan antara pendidik dengan masyarakat yang seterusnya mempengaruhi matlamat untuk membentuk institusi, pentadbiran, kurikulum dan kaedah PDPC. Sekarang saya akan memperkenalkan latar belakang tempat kajian kami. Sekolah tersebut adalah Sekolah Kebangsaan Teluk Bira yang terletak di Teluk Intan, Perak. Sekolah ini ditumbuhkan sekitar 1970. Antara objektif kajian yang kami lakukan adalah mengkaji hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat sekeliling. Yang kedua adalah mengenal pasti masalah yang sering berlaku dalam kalangan pelajar. Yang ketiga adalah mengenal pasti tahap pemahaman pelajar ketika proses pembelajaran dan pengajaran dijalankan di sekolah. Jenis kaedah kajian yang kami laksanakan adalah yang pertama, menemu buah. Yang kedua, pemerhatian. Yang ketiga adalah soal selidik. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan membentangkan tentang teori fungsionalisme dalam konteks sosiologi. Bagi maksud teori fungsionalisme ialah mengkaji perlakuan sosial dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada pengekalan sesebuah masyarakat. Teori ini melihat struktur dan fungsi dalam masyarakat. Terdapat 3 andaian dari ahli fungsionalisme iaitu Brinkenhoff dan White pada tahun 1989. 3 andaian ini ialah stability, harmoni dan evolusi. Teori fungsionalisme dalam konteks sosiologi menekankan pentingnya hubungan sosial antara masyarakat bagi memelihara stability dan kesejahteraan individu untuk terus kekal harmoni dalam sesebuah masyarakat itu. Selain itu, setiap individu dalam masyarakat mempunyai pelbagai fungsi yang dapat bekerjasama untuk mencapai matlamat dalam sesebuah struktur masyarakat. Sebagai contoh, dalam pembelajaran, hubungan sosial yang baik antara sesama pelajar dapat bekerjasama dalam pelajaran untuk mencapai sesebuah kecemerlangan. Kesimpulannya, teori fungsionalisme dalam konteks sosiologi ini dapat melihat bahawa masyarakat adalah sistem dari beberapa bahagian yang saling berhubung antara satu sama lain serta saling memerlukan. Di sini saya akan membentangkan teori fungsionalisme dalam struktur pembelajaran. Teori ini telah menekankan fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan masyarakat. Untuk lebih senang difahami, ialah setiap bahagian mempunyai fungsi atau peranan tersendiri demi mengekalkan kestabilan seluruh sistem. Tugas utama teori fungsionalisme dalam pembelajaran ialah mensosialisasikan kanak-kanak dengan norma, nilai dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam sekolah, kita dapat mengetahui bagaimana struktur sekolah dibentuk dan bagaimana ahli dalam sekolah berfungsi untuk memastikan sekolah mencapai visi dan matlamat yang telah ditetapkan. Teori fungsionalisme juga menghubungkan pembelajaran dengan keseluruhan masyarakat, iaitu menghubungkan sekolah kepada keperluan-keperluan masyarakat. Sebagai contoh, pembelajaran dapat mererut dan menempatkan manusia dalam kedudukan yang berbagai dalam masyarakat berdasarkan kepakaran, bakat dan kebolehan masing-masing. Seperti pelajar yang mempelajari fisik, bio, kimia, kebanyakan mereka akan terlibat diri dalam bidang perubatan kerana bidang ini memerlukan pengetahuan tersebut. Peranan ibu bapa juga amat penting dalam pembelajaran. Ibu bapa boleh memberikan didikan secara tidak formal kepada ahli keluarga mereka. Sebagai contoh, segi disiplin anak-anak mereka, ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan mengakibatkan anak-anak mereka tidak dapat mewujudkan pengawalan diri dengan sempurna. Peranan pendidik atau guru juga penting untuk menggerakkan murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat, taat setia dan tanggungjawab melalui latihan aktiviti berkumpulan dalam kelas. Peranan sekolah adalah untuk melatih dan mengasuh pelajar hidup dalam suasana budaya berbilang gaung. Ini penting dalam masyarakat Malaysia. Okey, sekarang saya akan membentangkan tentang teori konflik mengikut konteks sosiologi pendidikan.
Secara amnya, teori konflik ini melibatkan ketegangan yang berlaku antara individu dan kumpulan-kumpulan untuk memperoleh kepentingan yang diingini. Teori konflik ini mengikut konteks sosiologi pendidikan pula adalah berfungsi untuk memenuhi kehendak ekonomi yang menjadi asas kepada masyarakat. Individu yang telah mengaitkan teori konflik dengan pendidikan adalah Max Weber, iaitu seorang saintis Jerman. Menurut Weber, fungsi utama sekolah adalah untuk mendidik murid-murid tentang status budaya. Walau bagaimanapun, teori konflik ini telah dibahagikan kepada dua perspektif, iaitu perspektif guru dan perspektif pelajar. Mengikut perspektif guru, ibu bapa dilihat sebagai individu yang berkuasa untuk menentukan corak pengajaran yang digunakan oleh guru kepada anak-anak mereka. Sebagai contohnya, guru-guru hanya boleh mengajar murid-murid dengan cara yang hanya dipersetujui oleh ibu bapa mereka sahaja. Guru-guru juga tidak dibenarkan untuk menghukum atau mendenda anak-anak murid dengan alasan perkara ini akan meninggalkan kesan negatif kepada anak-anak mereka. Hal ini menimbulkan pelbagai konflik dan masalah kerana guru-guru dilihat sebagai penghalang. Guru-guru dihalang untuk mengajar murid-murid mengikut cara yang betul. Itu adalah mengikut perspektif guru. Melihat kepada perspektif pelajar pula, segelintir pelajar dihalang untuk bermain kerana mereka terpaksa untuk belajar untuk memenuhi impian ibu bapa mereka. Sebagai contohnya, pelajar terpaksa mengahadkan waktu bermain kerana mereka dipaksa oleh ibu bapa mereka untuk belajar. Dalam lingkungan umum mereka, mereka masih lagi ada jiwa untuk bermain dengan rakan-rakan sebaya mereka. Hal ini mungkin dinampak sebagai hal yang remeh. Akan tetapi, pelajar juga perlu bermain kerana ini adalah sebahagian daripada zaman kanak-kanak mereka. Perkara ini akan menimbulkan banyak konflik kerana mereka terpaksa memenuhi impian ibu bapa mereka dan mementingkan impian mereka lebih daripada impian mereka sendiri. Dalam konteks pembelajaran, konflik terdiri daripada 3 bentuk. Yang pertama, konflik kelompok, iaitu konflik yang melibatkan 2 kumpulan yang disebabkan mempunyai kepentingan yang sama. Konflik ini boleh berlaku sama ada antara guru maupun pelajar. Sebagai contoh, konflik kelompok dalam kalangan pelajar ialah menentukan ketua bilik darjah. Yang kedua, konflik pengurusan. Konflik ini selalu berlaku di bahagian pengurusan seperti pentadbiran. Konflik ini berlaku antara pihak atasan dan kaki tangan. Sebagai contoh, tenaga pelajar akan bersaing sesama mereka untuk membuktikan nilai yang ada pada diri sendiri untuk mendapatkan sesuatu penghargaan seperti guru cemerlang. Yang ketiga, konflik sistem ialah konflik terhadap perancangan yang dilaksanakan. Dalam konteks pembelajaran, konflik ini berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran. Menurut Harry Todd, konflik boleh berlaku melalui 3 fasa, iaitu yang pertama, pra-konflik di mana keadaan seseorang merasakan ketidakadilan. Yang kedua, tahap konflik, iaitu tahap di mana seseorang ingin menegakkan keadilan. Yang ketiga, tahap pertikaian, di mana tahap ini boleh berlakunya pergaduhan antara 2 individu untuk membuktikan kesahihan. Sekian, terima kasih. Dipersilakan pembentang bernombor 6. Selaku pembentang untuk 6 pada hari ini, saya akan bercerita kepada anda mengenai teori interaksionalisme simbolik atau juga dikenali sebagai teori interaksi simbolik. Apa yang dimaksudkan dengan teori interaksi simbolik? Teori interaksi simbolik merupakan salah satu teori dalam penelitian sosiologi yang mana ia sering dikaitkan dengan pemikiran Max Weber bahawa tindakan sosial dilakukan individu didorong oleh hasil pemandangan sosial dalam lingkungan di mana ia diperoleh daripada proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol sekitar kita. Secara ringkasnya, teori interaksi simbolik merupakan analisis berdasarkan makna subjektif yang diciptakan individu sebagai asas perilaku dan tindakan sosial. Teori ini dipelopori oleh seorang tokoh bernama George Herbert Mead dalam bukunya Mind, Self dan Society sebelum dilanjutkan oleh seorang tokoh bernama Herbert Blumer. Dalam menggagaskan teori interaksi simbolik, kita dapat melihat wujudnya perbezaan bagaimana teori interaksi simbolik ini diangkat. Contoh, kita boleh melihat perbezaan gagasan
teori interaksi simbolik yang dibawa oleh dua orang tokoh iaitu Herbert Blumer dan juga George Herbert Mead. Bagaimana Herbert Blumer melihat teori interaksi simbolik terdiri daripada 3 perkara. Yang pertama iaitu meaning, makna, kedua language, bahasa, ketiga thought iaitu pemikiran. Manakala George Herbert Mead melihat kepada mind iaitu pemikiran, self iaitu diri sendiri dan juga society iaitu masyarakat. Teori interaksi simbolik merupakan analisis terhadap tindakan yang lahir hasil pemaknaan simbol oleh manusia. Simbol ini tidak sahaja lahir daripada simbol di papan tanda jalan raya. Contohnya, makna yang kita berikan pada setiap warna pada lampu isyarat. Merah untuk berhenti, kuning untuk memperlahankan kenderaan serta hijau untuk jalan. Tetapi juga kita memberikan makna dalam konteks bahasa dan gerak badan tertentu yang membolehkan kita menjadikan ia simbol kepada makna-makna tertentu. Contohnya ketika guru bertanya tentang kehadiran, alternatif daripada untuk kita mengatakan ya, kita akan mengangkat tangan. Serta alternatif untuk kita memberitahu seseorang itu untuk senyap, kita akan meletakkan jari telunjuk pada bibir kita. Teori interaksi simbolik dalam konteks pembelajaran mempunyai banyak kaedah serta maksud. Tetapi menurut Hargreaves dalam bukunya Interpersonal Relation and Education, memperlihatkan 3 tunjang utama dalam interaksi guru dan murid dalam konteks teori interaksi simbolik. Pertama iaitu layan tema, bagaimana guru menjadi simbol kepada pembentukan akhlak serta peribadi murid. Kedua iaitu entertainer, bagaimana guru itu menjadi simbol kepada penghibur kepada murid di dalam bilik darjah. Dan ketiga, romantik, bagaimana guru itu menjadi simbol orang yang akan memberi kasih sayang yang perlu dihormati di dalam kelas. Maka, jika ketiga-tiga simbol ini berjaya dipenuhi oleh seorang guru, maka dirumuskan dalam sesi pembelajaran ini, pembelajaran itu akan menjadi lebih mudah dan lebih berkesan. Bagaimana secara rumusannya, teori interaksi simbolik ini memperlihatkan sebenarnya bagaimana kita menginterpretasi simbol-simbol, baik sahaja terhadap simbol maupun bahasa maupun tindakan serta gerak tubuh dilakukan oleh individu. Maka dalam konteks pembelajaran, ia memperlihatkan bagaimana murid menginterpretasikan guru. Adakah guru itu menjadi simbol yang baik ataupun tidak? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Untuk pembentangan saya akan menghuraikan 2 isi utama berkaitan dengan cadangan kajian. Isi saya yang pertama adalah meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Guru-guru pada masa ini hendaklah menggunakan pendekatan yang telah disarankan oleh pihak KPM, iaitu menggunakan pembelajaran abad yang ke-21 ataupun PAK 21. PAK 21 ini telah pun dimulakan sejak tahun 2014 lagi. Pembelajaran abad ke-21 ini adalah proses pembelajaran yang berpusatkan kepada para pelajar. Terdapat beberapa unsur elemen yang diterapkan melalui PAK 21 ini, antaranya termasuklah komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti, nilai murni dan etika. Saya akan menerangkan 2 elemen iaitu komunikasi dan kolaboratif. Untuk unsur komunikasi merupakan suatu proses pertukaran maklumat daripada individu kepada individu yang lain. Dalam konteks pendidikan, komunikasi berlaku di antara guru dan murid ataupun murid dengan murid. Sebagai contoh, guru ingin mewujudkan komunikasi 2 hala dalam kalangan murid-muridnya melalui pembentangan mengenai tajuk yang diberi dan meminta murid-murid untuk berbincang di dalam kumpulan masing-masing sebelum memulakan pembentangan. Pada masa yang sama, guru juga akan memainkan peranan sebagai fasilitator kepada muridnya. Guru hendaklah memantau cara penyampaian maklumat yang
berkualiti kepada murid yang lain agar segala maklumat yang disampaikan adalah berkesan. Untuk unsur elemen yang kedua iaitu kolaboratif. Kolaboratif ini pula sesuatu yang dilakukan secara bersama ataupun berkumpulan. Kerjasama di antara guru dan murid ataupun antara murid dengan murid. Kolaboratif dalam dunia pendidikan pula adalah kerjasama yang wujud antara guru dan murid ataupun murid dan murid secara aktif dan menyeluruh di mana ia melibatkan pertukaran idea, pendapat ataupun pengetahuan antara murid-murid. Bagi elemen ini, guru perlulah memahami daya pembelajaran muridnya. Hal ini kerana terdapat sebilangan murid yang tidak suka membuat tugasan secara berkumpulan dan juga ada sebilangan murid yang ingin membuat kerja secara berkumpulan. Untuk isi saya yang kedua adalah memperbanyakkan aktiviti co-curriculum di sekolah. Pihak sekolah boleh memperbanyakkan pelbagai aktiviti co-curriculum. Perkara ini dapat mengelakkan kebosanan kepada para pelajar agar mereka sentiasa aktif. Untuk isi saya yang kedua adalah memperbanyakkan aktiviti co-curriculum di sekolah. Pihak sekolah boleh memperbanyakkan pelbagai aktiviti co-curriculum. Perkara ini dapat melahirkan seseorang murid yang cergas dan cerdas tubuh badan. Murid-murid berasa bosan jika hanya didedahkan dengan pelajaran setiap hari. Dengan adanya pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah, murid akan sentiasa aktif selain akan dapat mewujudkan nilai kerjasama antara murid. Hal ini boleh berlaku jika mereka melakukan aktiviti secara berkumpulan ataupun berpasukan di sekolah. Ia akan mewujudkan komunikasi antara mereka juga. Sekian saja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Cadangan yang ketiga. Cadangan yang ketiga ialah sistem pengurusan pembelajaran secara digital. Sistem pengurusan pembelajaran secara digital ini secara tidak langsung dapat mempertingkatkan lagi pembelajaran alam maya, lagi-lagi pada waktu COVID-19 ini. Sistem pengurusan pembelajaran secara digital ini dapat dijalankan melalui platform Blackboard, Edmodo, Google Classroom dan juga Classdojo. Selain itu, penggunaan e-book juga dapat diperluaskan lagi. Bagi penuntut IPT, IPTA dan IPTS, pelaksanaan ini mungkin mudah untuk dikawal sedia. Namun, sistem pengurusan ini dapat memudahkan lagi kepada ibu bapa dalam membuat proses pemantauan terhadap prestasi anak-anak mereka dengan lebih berkesan. Cadangan yang terakhir iaitu memperbaharui teknik-teknik pembelajaran. Hal ini dapat dijalankan dengan usaha untuk mengurangkan lagi aktiviti pembelajaran secara bersemuka yang melibatkan kumpulan pelajar yang ramai. Selain itu, platform perkongsian video yang terkenal seperti YouTube, platform-platform lain seperti Discovery Education, Quizlet dan juga OneCourse juga dapat dijadikan pilihan yang tepat. Oleh itu, teknik-teknik pembelajaran baharu ini dapat menarik lagi minat para pelajar untuk merasai pengalaman belajar ilmu dan kemahiran baharu sepanjang tempoh kawalan COVID-19. Baiklah, saya merupakan pembentang takhir dan di sini saya ingin mengulang semula apa yang telah dikatakan oleh saudari Emilia mengenai definisi sosiologi pembelajaran. Di sini saya ingin menekankan supaya rakan-rakan untuk faham apakah maksud sosiologi pembelajaran. Sosiologi pembelajaran adalah mengenai hubungan antara pendidikan dengan masyarakat yang seterusnya mempengaruhi matlamat, bentuk institusi, pentadbiran kurikulum dan kaedah PDP. Apa yang saya dapat konklusikan berdasarkan pembentangan rakan-rakan saya sebelum ini? Yang pertama ialah peranan ibu bapa dalam
sosiologi pembelajaran. Peranan ibu bapa perlu memberikan didikan secara tidak formal yang di mana ianya berlaku dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, anak-anak dapat diterapkan mengenai sosiologi pembelajaran ini. Yang kedua, guru-guru perlu melibatkan anak murid mereka dalam aktiviti masyarakat, taat, setia dan tanggungjawab melalui latihan aktiviti berkumpulan di sekolah. Hal ini kerana dapat lagi menerapkan sosiologi dan pembelajaran dalam diri murid-murid dan juga warga pendidik. Akhir sekali, peranan sekolah adalah untuk melatih pelajar untuk menyesuaikan diri dengan suasana yang berbilang kaum. Sebagai rumusan, sosiologi melibatkan manusia. Oleh hal yang demikian, isi kandungannya adalah sangat meluas. Dan kemudian, pendidikan yang dikelilingi dengan unsur kemanusiaan. Oleh itu, seperti mana yang saya cakapkan tadi, ianya ada unsur-unsur atau peranan yang melibatkan ibu bapa, guru-guru dan juga peranan daripada sekolah. Dan akhir sekali, semua warga pendidik perlu tahu tentang sosiologi kerana mereka berkhidmat di dunia pendidikan yang dikelilingi dengan masyarakat. Oleh itu, mereka juga perlu tahu tentang sosiologi dan pembelajaran ini. Sekian sahaja daripada kumpulan 1 yang telah membentangkan tajuk mengenai sosiologi dan pembelajaran ini. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu datangnya daripada diri kami sendiri. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.